Oke, selamat pagi dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar. Hari ini kita akan membincangkan topik pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan untuk tingkatan 2 di bawah topik pemakanan. Oke, sebelum kita teruskan tentang apa itu berkaitan dengan topik pemakanan ini, kita tengok dulu standard pembelajaran untuk topik ini. Oke, standard pembelajaran yang pertama untuk topik ini adalah membincangkan tentang keselamatan makanan dan juga kualiti makanan. Yang kedua, mengaplikasikan cara memilih makanan yang selamat dan berkualiti untuk mengelakkan keracunan dalam pemakanan harian. Dan standard pembelajaran yang ketiga adalah menilai makanan yang diambil berdasarkan kepada keselamatan makanan dan juga kualiti makanan. Jadi maksud dia di sini, lepas selesai sejak topik pembelajaran kita hari ini, maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui tentang keselamatan makanan dan juga kualiti makanan itu. Pelajar juga akan dapat tahu cara untuk memilih makanan yang selamat dan juga berkualiti lah, supaya dapat mengelakkan diri daripada keracunan makanan. Okay? Dan yang pelajar juga akan dapat mengetahui bagaimana untuk memilih makanan yang sehat dan selamat lah. Okay? Jadi kita teruskan kepada pengenalan berkaitan dengan topik ini. Okay. Pemakanan yang sehat merupakan tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan mengekalkan atau memperbaiki kesihatan. Okay, maksudnya di sini pemakanan yang sehat itu akan dapat membantu kita untuk mengekalkan ataupun memperbaiki tahap kesihatan diri kita sendirilah. Okay. Makanan yang sehat ialah makanan yang berkualiti, seimbang, selamat, bersih dan segar untuk dimakan. Itu adalah antara makanan-makanan yang sehat lah. Okay. Topik ini fokus kepada aspek keselamatan dan juga kualiti makanan lah. Okay. So ini adalah beberapa cara ataupun kaedah kita untuk memastikan makanan kita itu selamat. Okay, yang pertama adalah kita kena pastikan tempat memasak kita itu sentiasa bersih. Kita mengambil makanan buah-buahan supaya kita sentiasa dalam keadaan yang sehat lah, membantu memperbaiki kita punya kesihatan supaya kita dapat nutrisi yang seimbang ataupun nutrien yang seimbang. Okay. Lepas itu kita kena kawal diet kita. Okay. Mengawal diet kita supaya kita dapat mengekalkan ataupun memperbaiki tahap kesihatan diri kita. Dan yang seterusnya, kita juga kena pastikan tempat makan kita itu ataupun meja makan kita itu dalam keadaan yang selesa lah. Okay. So itu adalah pengenalan untuk topik kita hari ini. Okay. Seterusnya kita pergi kepada apa itu keselamatan pemakanan. Okay. Ataupun apa maksud keselamatan makanan. Okay. Keselamatan makanan bermaksud makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam kesihatan seperti kuman ataupun racun. Okay. Makanan yang selamat boleh mengelakkan kita daripada mengalami gejala keracunan makanan akibat daripada makanan yang tercemar dengan bakteria. So apabila kita memakan makanan yang sudah tercemar itu menyebabkan kita punya kesihatan akan terjejas lah. Contohnya macam kita sakit perut kah ataupun lemah-lemah kita punya badan lah. Jadi kita kena hati-hati apabila kita memilih makanan kita. Okey. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan 5 proses dalam pengendalian makanan bagi memastikan makanan yang selamat, merangkumi makanan yang belum ataupun sudah dimasak. Okey. Jadi sebagai pengendali makanan ataupun kalau kita mau memasak itu, kita kena ada SOP dia ataupun kita ikut proses yang
ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesehatan lah, supaya dapat memastikan makanan yang kita sediakan itu adalah selamat untuk dimakan ataupun tidak. Oke, apakah proses pengendalian makanan itu? Oke, proses pengendalian makanan adalah seperti ini. Seperti yang pelajar-pelajar semua nampak, dia ada 5 proses pengendalian makanan lah. Yang pertama, memilih. Oke, memilih maksudnya kita pilih makanan yang hendak kita masak, yang makanan yang sehat lah, seperti yang awal-awal cikgu bagi tahu itu, dia mesti seimbang, sehat, dan juga berkualiti lah. Oke. Seterusnya, menyimpan. Oke, dari segi penyimpanan itu, makanan yang kita mau sediakan itu disimpan di tempat yang bersih dan selamat lah. Oke. Seterusnya, menyedia. Oke, di dalam menyedia ini kita sedia maklum kalau kita mau memasak itu, dalam proses kita menyediakan bahan masakan kita itu ataupun bahan-bahan mentah kita itu, kita kena pastikan kita punya diri itu bersih. Oke, diri kita bersih daripada kotoran ataupun benda-benda yang tidak elok lah. Yang seterusnya adalah memasak. Masa kita memasak itu, kita kena pastikan tempat masak kita itu bersih. Oke. Peralatan yang kita guna bersih dan selamatlah. Yang seterusnya adalah menghidang. Selepas kita masak itu mestilah kita menghidangkan. Jadi semasa kita menghidang itu, kita kena pastikan makanan yang kita sudah sediakan itu tidak terdedah kepada bahan-bahan yang tidak bersih lah. Oke, kalau kita sudah siap masak, kita kena tutup makanan yang kita sudah masak itu dengan menggunakan tudung salji supaya tidak terdedah dengan benda-benda yang tidak bagus lah di persekitaran kita. Contohnya lalat ataupun sebagainya. Oke, jadi itu adalah proses pengendalian makanan yang sudah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesehatan lah. Ada 5 proses pengendalian makanan supaya makanan yang kita sediakan itu ataupun yang kita makan itu sehat dan tidak memudaratkan kesehatan kita. Oke, yang seterusnya kita pergi kepada maksud kualiti makanan. Kualiti makanan pula ialah makanan yang mampu memberikan kesan yang baik kepada pengguna, seperti makanan yang segar, bersih, dan memberikan nutrien yang berkhasiat. Okay. So, maksudnya di sini kualiti makanan itu mestilah yang segar, bersih, dan memberikan nutrien yang berkhasiat kepada tubuh badan kita lah sebagai pengguna ataupun yang memakan makanan tersebut. Okay. Pengambilan makanan yang berkualiti dapat memastikan kita mendapat nutrien yang diperlukan oleh badan kita lah. Dan untuk pihak pengeluar ataupun pengilang dan penyedia makanan perlu mematuhi standar kualiti makanan seperti yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lah. Okay. Contohnya kalau kita di Malaysia ini, makanan yang tempat penyediaan makanan itu mestilah bersih, mesti ada cop halal dan sebagainya. So itu adalah dari segi maksud kualiti makanan lah. Oke. Jadi kita teruskan lagi. Bagaimana untuk kita memilih makanan ataupun minuman yang selamat? Oke, di sini ada kita sediakan ataupun kita ada beberapa panduan bagaimana untuk kita memilih makanan kita itu supaya dia selamat. Oke, yang pertama adalah melihat keadaan luar bungkusan. Oke, kalau kita pergi membeli di kedai contohnya, kita kena tengok ataupun kita kena perhatikan bungkusan ataupun kotak ataupun botol yang kita beli itu
tidak koyak, kembung, bocor, retak, pecah, kemek, ataupun berkarat lah. Okay? Supaya makanan yang kita beli itu selamat digunakan. Kalau makanan yang kita tengok itu dia sudah terbuka penutup dia ataupun minuman dia berubah warna, kita cepat-cepat bagi tahu pekedai ataupun kita tidak perlu belilah. Sebab kalau kita beli memang itu makanan yang sudah tidak elok lagi dan boleh menjejaskan kita punya kesihatan tubuh badan. Okey, panduan kita yang kedua adalah tempat penyimpanan yang sesuai. Kenapa tempat penyimpanan yang sesuai ini perlu untuk kita pastikan makanan ataupun minuman kita itu selamat, supaya dapat mengelakkan makanan ataupun minuman kita simpan itu di tempat yang panas ataupun terdedah kepada cahaya atau persekitaran lah. Sebab kadang-kadang ada makanan ini yang apabila dia terdedah dengan persekitaran yang panas ataupun cuaca yang tertentu yang melepasi suhu bilik, dia akan mudah untuk rosak. Jadi kita kena pastikan barang ataupun makanan yang kita beli itu kita simpan di tempat yang sepatutnya lah, tidak terdedah dengan cahaya yang terlampau panas ataupun persekitaran yang panas. Okey, panduan kita yang ketiga untuk memilih makanan ataupun minuman yang selamat adalah dengan menggunakan deria kita. Okey, sama ada deria bau lah. Okey, kita guna deria bau kita ataupun deria penglihatan kita. Di mana kalau kita ingin membeli makanan itu, terutama ini makanan yang contohnya makanan yang dimasak lah. Okay? Sebelum kita beli makanan itu, kita kena tengok dulu perubahan dia punya rupa bentuk ataupun kita tengok kita hidu dia punya bau. Okay? Kalau makanan itu bau dia agak lain, contohnya basi kah, kita tidak perlu belilah. Sebab apabila kita makan makanan yang terdedah ataupun yang sudah rosak itu, seperti yang awal-awal cikgu sudah bagi tahu, dia boleh memudaratkan kita punya kesihatan dan keselamatan tubuh badan kita lah. Jadi kita kena pastikan untuk membeli makanan itu kita kena tengok. Okay, kita tengok perubahan-perubahan yang berlaku di dalam makanan itu sendiri. Okay, panduan kita yang keempat adalah kita baca tarik luput. Okay, sebab di dalam setiap pembungkusan makanan itu, kalau kita tengok, dia memang ada tarik buat dan juga tarik luput. Jadi apabila kita membeli sesuatu makanan ataupun minuman, kita tengok kepada tarik luput yang ada dinyatakan di dalam bungkusan makanan lah. Kalau kita tengok tarik dia itu, contohnya kita beli hari ini, tarik luput dia esok, kita kena cari lagi makanan ataupun makanan yang tempo expired dia itu lama lagi lah. Dan sekiranya makanan itu sudah tarik luput, melepasi tarik luput, so kita tidak perlu beli sebab dia adalah makanan yang sudah rosak lah. Jadi apabila kita makan, dia boleh menjejaskan kita punya kesehatan. Jadi inilah panduan-panduan untuk memilih makanan ataupun minuman yang selamat lah. Banyak lagi panduan-panduan yang kita boleh gunakan sebagai kita punya panduan untuk memilih makanan ataupun minuman yang selamat lah. Tapi itu kamu boleh search sendiri di dalam Google ataupun mana-mana rangkaian internet lah. Okay, di laman web. Memang banyak lah. Jadi kita kena rajin membaca. Okay, yang seterusnya, bagaimana untuk kita menyimpan makanan yang sehat? Okay, untuk menyimpan makanan yang sehat ini, yang pertama, kita kena simpan makanan yang mudah rosak di dalam peti sejuk. Okay, contohnya ikan ataupun barang-barang yang basah lah. Okay. Sebab apabila kita tidak simpan di peti sejuk itu, kita biarkan saja di luar
dan terdedah dengan persekitaran yang panas ataupun cuaca yang tidak sesuai, maka makanan itu cepat rosak ataupun basi. Oke. Seterusnya, pastikan makanan tidak diletak dan dibiarkan di atas lantai. Jadi makanan-makanan itu yang kita beli itu kita kena susun lah, sama ada kita susun di rak yang kita sudah paskan untuk makanan ataupun di dalam kita punya store makanan. Oke. Yang seterusnya, cara penyimpanan yang seterusnya adalah pastikan menyimpan makanan dan minuman pada suhu di bawah 4 darjah Celcius lah. Oke, jika telah dibuka. Sebab kalau tidak, contohnya kita beli jus kan, lepas itu kita sudah buka dia, lepas itu kita minum dan kita letak saja di luar, dia akan cepat rosak. Jadi jus ataupun minuman yang kita sudah buka atau makanan yang kita sudah buka itu simpan di dalam peti sejuk lah, yang mempunyai kesejukan 4 darjah Celcius supaya makanan kita itu tidak rosak. Dan cara penyimpanan makanan yang sehat yang terakhir adalah pastikan makanan yang telah dimasak tidak terdedah melebihi 4 jam pada suhu bilik. Maksud dia di sini kalau kita sudah masakkan, janganlah kita biarkan makanan kita itu terdedah melebihi 4 jam. Apabila lebih daripada 4 jam, makanan itu tidak elok untuk dimakan lagi. Dan apabila kita makan, dia akan boleh memudaratkan kita punya kesehatan dan keselamatan badan kita lah. Okay? So, itulah intipati topik untuk pemakanan ini, di mana kita sudah mengetahui tentang apa yang dimaksudkan dengan keselamatan makanan, apa yang dimaksudkan dengan kualiti makanan, lepas itu bagaimana untuk kita mengendalikan makanan, bagaimana kita memilih makanan ataupun minuman yang selamat, dan juga pelajar-pelajar sudah tahu cara untuk menyimpan makanan yang sehat. Okay? Jadi Cikgu harap dengan kita belajar topik ini, maka pelajar pun akan dapat mengetahui tentang keselamatan makanan dan juga kualiti makanan lah, supaya apabila kita dapat tahu bagaimana untuk kita menjaga keselamatan makanan dan juga mengekalkan kualiti makanan yang elok, secara tidak langsung dia dapat membantu kita punya kesehatan tubuh badan kita lah, dan juga mampu untuk membekalkan nutrien makanan yang diperlukan oleh badan kita. Oke, so itu saja topik kita hari ini. Cikgu harap semua dapat faham tentang topik kita ini. Topik yang sangat mudah sebab ini kita lakukan tiap-tiap hari. Jadi Cikgu harap semua paham tentang topik yang kita bincangkan ini, dan kita akan jumpa di kelas yang akan datang. So, itu saja daripada Cikgu. Sekian dan terima kasih.